Video hari ini ialah tentang tajuk pelupusan aset. Pelupusan aset erti dia kita hapus kira aset itu. Mungkin dia sudah lama ataupun sudah musnah sebab banjir ke bencana alam. Okay? Jadi kita lama jualkan ataupun dia sudah rosak. Jadi kita hapus kira. Jadi pelupusan erti dia tak ada lagi lah aset tu. Okay. So dalam exam, sentiasa situasi yang ditanya dalam exam ialah aset tu sudah lama dan perlu ganti yang baru. Okay. Ada dua cara macam mana kita nak ganti yang baru. Satu, kita jualkan aset lama tu dan kita dapatkan tunai. You sell your old asset, then you get some money. Then from the money you buy a new one. Ataupun ada cara yang kedua, tukar aset lama ni dengan aset yang baru. Seperti kereta lah kan. Kereta biasanya kalau kereta tu sudah guna 5 tahun, 7 tahun, then orang biasanya apa yang orang buat ialah they go to the agent there, tukarlah kereta lama tu dengan kereta baru. Okay, so begitu juga dengan keadaan perniagaan. Kalau aset tetap mereka seperti kenderaan ke mesin sudah lama, then they can trade in, tukar beli dengan change the old machine with the new one. So kalau dengan cara ini kita tidak akan dapat tunai. Okay, you give them the old machine, they give you the new machine. Okay, this one we call it tukar beli. Okay. So we tidak dapat tunai tetapi akan dapat aset yang baru. So aset baru ini definitely harga dia lebih mahal, right? Takkan ada perkara yang begitu baik, you give them the old one and they give you the new one free. Okay, the old one harga dia definitely tak boleh banding dengan new machine kan. So new machine harga dia adalah lebih mahal. Jadi kita perlu bayar sejumlah wang lah. Okay, untuk aset yang baru ni. Setelah tolak the harga aset lama. So let's say your harga aset lama is 5,000. Okay, ini contoh dia. Katakan harga aset baru ialah 75,000. The old asset, the machine that you give to them is only worth 15,000, 15,000. Jadi, you give them the old machine, they give you the new one. Jadi, memang you have to ganti some money. So, perbezaan harga di antara aset yang baru dengan aset lama yang you bagi kepada mereka ialah di sini contoh 60,000. It means you have to pay them cash lah 60,000. Or you can owe them first, then you bayar secara ansuran. That one will be in form 6 lah. Jadi untuk form 5 is cukup. You tahu yang biasanya soalan akan keluar ialah mereka perlu bayar perbezaan dengan tunai. Okay. Inilah contoh soalan dia. Syarikat Istana telah membeli sebuah mesin X yang harga kos dia 50,000 pada 1 Jun 2015. So that one it happened a few years ago. Sudah lama. Okay, dia sudah beli. Jadi mesin itu mungkin sudah rosak atau usang. So dia perlu ganti yang baru. Okay, buy new one. So selama ini syarikat dia susut nilaikan mesin itu dengan kadar 10% atas kos. So hari itu jika sudah ajarkan belanja susut nilai, kena kira di atas aset tetap kita. Ya, because kita gunakan dia usang. So adanya belanja susut nilai. So this company dia juga susut nilaikan mesin ini, mesin X ini dengan kaedah garis lurus lah, straight. Dengan kadar 10% atas kos. So biasanya soalan akan minta kita kiralah untung atau rugi atas pelupusan aset. That means they're going to sell the asset. Okay, lama ni. Sekiranya mesin X ini dijual pada 31 Disember 2020. Dia beli 2015. So after a few years, dia jual. Okay, dia jual pada 2020.
katakan kalau dia beli, dia jual berharga 24,000 ataupun ada kali untung atau rugi kalau dia jual berharga 13,500. So di sini ada dua keadaan. So this one is the situasi pertama lah. Dia jual aset dan dapatkan cash money. Okay. Ataupun situasi yang kedua. Kira untung atau rugi atas pelupusan mesin X ini sekiranya mesin X ini ditukar beli dengan mesin Y, a new machine. And that new machine cost dia ialah 80,000. Harga tukar beli mesin X ialah 15,000. That means you give them the old machine only worth 15,000 because masa you beli 50,000 tetapi kerana you sudah guna banyak tahun kan, so dia sudah usang, is no new anymore, jadi you can only sell at second hand value 15,000. Ini ialah harga pasaran. Okay, then you tukar the 15,000 harga pasaran mesin X dengan mesin baru yang harga dia 80,000. So that means you have to pay extra money. Yeah. So perbezaan harga ni akan diselesaikan dengan membayar secara tunai. So macam mana kita nak answer, nanti cikgu tunjukkan jalan kerja. Dan part 3 pula, soalan selalu tanya bukan sahaja kira saja, kita kena record dalam ledger, means have to open the account dan juga buka journal untuk merekod urus niaga jualan aset. Ini jawapannya. Untuk video ni cikgu akan settle dua ni lah, kiraan saja. Dan untuk part 3 nanti cikgu akan tunjuk dalam video yang the next one. So kita tengok kiraan. Sama ada untung atau rugi atas pelupusan aset tadi. So konsep di sini untuk mengetahui untung atau rugi senang saja kita bandingkan nilai buku aset yang kita nak jual tu dengan harga jualan kita di pasaran. So inilah nilai buku aset. Kita tak boleh bandingkan harga kos dengan harga jualan pasaran. Harga kos is 50,000 but you already use for many years. Takkan kita bandingkan, let's say this is harga kos 50,000. You bandingkan you jual berharga 18,000. Definitely 50,000 and 18,000 definitely mesti you rugi, nampak rugi banyak. Tapi ini adalah satu perbandingan yang tak adil because you already use the machine for many years. Jadi kita tak boleh bandingkan harga kos. Mesti kena banding pada nilai buku. Arti dia kos sudah tolak dan nilai susut nilai terkumpul. So maybe at the time when you bought last time 50,000, so at the time masa you jual, after a few years dia cuma actually dia sudah jatuh nilai. So the nilai buku actually only 20,000. So the nilai aset yang sebenar pada masa you jual banding dengan harga jualan anda 18,000. So kita dapati anda hanya rugi 2,000 saja. Okay. Kalau you guna harga kos 50,000, then you akan nampak you rugi more than that. Mungkin berapa? Kalau ini 50,000. So you will think that you sudah rugi 30,000 lebih. So itu tak betul lah kan, because you already use the asset for many years. So you kena bandingkan nilai buku dengan harga yang you jual. Bukannya guna cost banding dengan harga jualan aset. Okay, so you tukar kepada nilai buku, you banding, you dapati you hanya rugi 2,000 saja. So ini merupakan satu kerugian. So kena hantar ke akaun untuk rugi. Okay, then you buka this account, dia rugi macam belanja, so debit this account, then hantarlah ke akaun untuk rugi. When you hantar, you will credit this account and debit account untuk rugi. Akaun untuk rugi mengikut hukum juga, so dia adalah seolah-olah macam belanja kerugian. Jadi dia akan debit di akaun untuk rugi sebelah debit side lah. Okay. Dan kalau dia penyata pendapatan akan
akan direkod sebagai line-line belanja. So kita tengok situasi lain. Okay, let's say nilai buku still the same 20,000, tetapi kita jual pada harga yang lebih tinggi 21,000. Ini harga pasaran. So kita banding. Your asset actually worth 20,000, but you can sell at 21,000. So artinya you sudah untung atas pelupusan sebanyak 1,000. This one minus this one. You sudah untung 1,000. So anda hantarlah ke akaun untuk rugi sebagai hasil. Okay, akan direkod di bawah tajuk line-line hasil. Kalau you buka penyata pendapatan, will be record as line-line hasil di penyata pendapatan. So again, as I said, sama ada rugi atau untung, actually you didn't really get the money. Semua ni ialah on paper sahaja. Okay, the money you get is 18,000, 21,000. Yang kata untung atau rugi ni semua ialah calculation sahaja. Okay, pengiraan sahaja. Not really you get the money 2,000. Tak ada duit masuk. Not really you rugi yang ni. On paper saja untung atau rugi. Okay. So, tadi cikgu kata nilai buku aset. Nilai buku aset formula dia ialah cost tolak susun nilai terkumpul. So, erti dia, you cannot use the cost here. You have to tolak the susun nilai terkumpul to get the nilai buku aset. So, this is the concept di belakang. Okay. Inilah balik kepada jawapan tadi. Soalan tadi kan kata dia ada mesin lama dulu dia beli 50,000. Sekarang dia jual pada harga dua harga. Sama ada dia jual 24,000 or 13,500. Okay. Jadi tadi cikgu kata untuk mengira untung atau rugi, kita kena cari nilai buku dulu. Because kita bandingkan nilai buku dengan harga jualan. So, first, langkah pertama, tak kisah you nak kira secara matematik ataupun you nak record dalam account, first langkah, every time you have to do this. Cari nilai buku dulu. Okay, so in order to get the nilai buku, you kena cari berapakah susun nilai terkumpul. Okay, because formula nilai buku ialah cost tolak susun nilai terkumpul. So you must know the susun nilai terkumpul first. Susun nilai terkumpul ialah akan merupakan belanja susun nilai yang dikumpul from the first day you mula beli aset tu sehingga dia dijual. Okay, so you have to count from the first time you beli sampai pada tarikh you jual aset tu. So, inilah dia. Senang you tulislah ada yang lukis the line yang ni. Okay, itulah tempoh perakangan. First, you tetapkan first year dia beli. So, dia beli pada tahun 2015 kan. Then, ada satu cikgu lupa. Cikgu anggapkan soalan ni dia tempoh perakangan ialah Januari sampai Disember. So ini ialah tahun pertama, tempoh perakangan pertama. So and tamat pada 31 Disember 2015. So this is the tempoh first year. So dia beli pada 1 Jun. So in the middle of the year. Okay, dia beli pada 1 Jun. So, pada tahun pertama, tiap-tiap tahun kita kena kira belanja susun nilai kan. So, kita pun kiralah berapakah belanja susun nilai for this tempoh. From January 2015 sampai 31 Disember 2015. Berapakah belanja susun nilai? So, kita pun kira dia beli pada bulan Jun, whole month of June, whole month of July, August, September, October, November, December. Sampai 31 Disember dia sudah guna sebanyak 7 bulan. Okay. Jun, Julai, August, September, October, November, December. 7 bulan. Okay. So dia sudah guna sebanyak 7 bulan for the first year dia beli. Then after this dia continue
gunakan sampai 31 Disember 2020 baru dia jual. So kalau dia continue, dia sambung guna, erti dia tiap-tiap tahun kita kena guna, kita kena kira belanja susut nilai dia. So this is the first year, only use 7 months. So belanja susut nilai dia ialah 7 months. Okay, so inilah dia. Belanja susun nilai for the first year dia beli ya. Tempoh perakaunan ialah berakhir 31 Disember. So adalah kadar garis lurus 10% darab kos 5,000, tetapi dia hanya guna 7 bulan. So darablah 7/12. So for the first year, belanja susut nilai dia ialah 2917. This one. Okay. Then after this, dia terus guna sampai tahun 2020. So every year you kira lah belanja susut nilai dia. So the next year akan mula pada 1 Januari 2016. Okay, sama lah. 31 Disember actually same lah seperti 1/2016. Same. So, the next tempoh perakaunan akan mula pada 1 Januari 2016. Then end of December, tamat pada 31 Disember 2016. So, ini dia guna lagi untuk 1 tahun. So, sambunglah. And then the next year, dia sambung guna also the tahun ketiga dia masih guna. Then ini pun masih guna. The whole year through guna sampailah 31 Disember 2020. So, ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini juga 1 tahun. Okay. Ini 1 tahun sampai 31 Disember 2020 sudah 5 tahun. So, plus the 7 months, the first year yang dia guna, jadi total yang dia sudah guna ialah 5 tahun 7 bulan. Okay. Jadi setiap tahun kita kiralah kan belanja susut nilai dia. So tadi cikgu sudah tunjuk, dia kira for the first year ialah 7 bulan, ialah belanja susut nilai 2917. So erti dia 2917 ni akan simpanlah di dalam akaun susun nilai terkumpul. So first year you sudah ada 2917. Then every year kan kira belanja susun nilai. So every year is 10% of the cost. So it's 5,000. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Okay. Ataupun you boleh guna yang ini. Ini cost, kadar taraf cost is 1 tahun, 5,000. So ada 5 tahun kan. So darablah 5. So the total, the second year sampai the last date you jual ialah 25,000. Belanja susut nilai. Belanja susun nilai 25,000. Add up all will become the susun nilai terkumpul lah. So susun nilai terkumpul, every year belanja susun nilai 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Arti dia, you sudah kumpul sebanyak 25,000. Okay, simpan di dalam susun nilai terkumpul. Plus the first year yang 7 bulan. So, sehingga 31 Disember 2020, susun nilai terkumpul untuk mesin X yang you nak jual tu ialah campurkan. Jumlah susun nilai terkumpul ialah 27917. Okay. So once you dapat susun nilai terkumpul, bolehlah kita kira nilai buku. So, nilai buku mesin X ialah kos tolak susut nilai terkumpul sehingga tarikh you nak jual tu. So, ialah 50,000 tolak 27917. So, adalah nilai buku dia ialah 22083. Nilai buku erti dia nilai aset itu sebenarnya. Okay? At first, you beli 50,000, but that one so long time ago, 5.5 tahun dulu. Jadi sekarang bukan lagi harga dia 50,000. Actually your machine now worth 22,000 lebih sahaja. Okay. So kita ikut soalan. Soalan kata
Adakah dia untung atau rugi kalau dia jual pada harga 24,000? So, kita bandingkan nilai buku dengan harga jualan aset tu. So, tadi nilai buku ialah 22,083. Kita jual 24,000. So, harga jualan lebih tinggi daripada nilai buku kita. So, kita dapatlah untung atas pelupusan aset. Tolak ialah 1917. So, then kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata, kalau andaikan dia jual pada harga hanya 13,500, 13,500. So, dia tengok, nilai buku ialah 22,000 lebih. Tetapi, we can only sell at 13,500. Very obvious, apa yang kita jual sudah lebih rendah daripada aset tu, harga aset yang sebenar. So, kita rugilah atas pelupusan 8,000 lebih, 8,583. Ini tolak ini. Okay. Inilah dua keadaan. Kalau kita jual pada harga yang lain, untung atau rugi pun berbeza. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Keadaan yang kedua, dia kata dia tak nak jual tapak tunai, tetapi sekarang dia nak tukar beli. Arti dia, mesin lama tu tukar dengan mesin baru. So, ini dipanggil urusan tukar beli. So, kita tengok. Okay. Nilai buku ialah 22083. Tadi soalan kata dia tukar beli dan mesin X itu, the company nak jual kepada anda mesin lama, mesin baru itu, they're willing to take your mesin lama. Tetapi mereka hanya akan bayar kepada anda 15,000 saja. Okay. So, you pun banding. Mesin lama, they can only give you the money, not give you the money, they can only say the mesin lama is worth 15,000. But actually, dalam buku anda, you lepas tolak kejatuhan nilai, in your book show that your machine actually worth 22,000. So, but they can only, bila mereka kira nilai, they think that your machine only worth 15,000. So, arti dia anda sudah rugi atas pelupusan aset mesin tu. Mesin X itu you sudah rugi 7,000 lebih. Okay. So, cikgu kata, they will take your machine. The machine worth 15,000. Mereka tak bagi anda tunai, ya. They give you the new machine. Okay. New machine itu 80,000, 80,000. And you give them your old machine, machine X, 15,000. So they're willing to take your machine. They give you a new machine. Arti dia, bila kita tolak, the new machine 80,000, the old machine only worth 15,000. Arti dia, you still have to give them tambahan tunai, 65,000. Takkan mereka bagi siapa bodoh berniaga and they take your old one and give you the new one. So definitely you kena pay extra money for the new machine. Okay, so syarikat istana yang jual mesin lama ni, tapak mesin baru, kena bayarlah perbezaan 65,000 ni. Okay, then only they give you the mesin baru. So, bila soalan kata, soalan tentang urusan tukar beli like this, you have to kira dua perkara. First, you kira untung atau rugi atas pelupusan aset yang lama. Seperti yang ni. Okay. Lepas tu, because you have to lupus your asset. Maksudnya lupus, that mean tolak dia menjadi kosong dalam buku. In your buku ledger, no more this account. That is called lupus. Okay, no more this account. The asset no more already. So no more already, you count. Tak ada aset ni, berapa you rugi. Lepas tu, you get a new machine kan. So you kena kira berapakah tambahan tunai yang you perlu bayar untuk dapat mesin baru ni. So in this contoh, in this soalan is 65,000. So this dua perkara perlu dikira sebagai jalan kerja. So yang cikgu tunjuk dekat sini semua ialah jalan kerja. Soalan juga minta biasanya kena rekod dalam akaun dan jurnal.
So yang ini cikgu akan tunjuk dalam video yang kedua. But before you do the account and journal, these are the jalan kerja you perlu buat.